Lah. Lah. Oh, tak ada. Dua ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bahrul Madi yang dikarang dan disusung oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Kita muka surat 143. 159. Katanya babu ma jaa fi karahiyati fadli tahuril mar'ah. Maksudnya bab pada menyatakan tegah. Maksud tegah di sini makruh. Bersuci air lebih daripada bersuci perempuan. Jadi bab ni nak menceritakan makruh. Seorang lelaki mengguna air lebihan daripada bersuci perempuan untuk dia bersuci. Okay, itu maksud dia. Katanya Anil Hakam bin Amr al-Ghifari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajul bi fadli tahuril mar'ah aw qala bi su'riha. Maksudnya daripada Hakam bin Amr al-Ghifari bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah di sini dengan makna melarang. Rasulullah melarang akan mengambil wudu oleh lelaki daripada bersuci perempuan, lebihan daripada apa hak yang digunakan oleh orang perempuan untuk bersuci. Atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baki daripada apa yang telah digunakan oleh perempuan. Hadis ni adalah hadis hasan. Okay, kita tengok huraian daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Katanya, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, apabila seorang perempuan telah bersuci, yakni mandi hadas besar, maka ada lebih air mandinya. Adakah harus lelaki buat mandi akan dia? Maka dengan hadis ini dan dengan perkataan ulama, tahulah akan hukumnya. Jadi dia khabar berkenaan dengan masalah orang puang mandi hadas, lepas tu ada lagi air yang saki baki, yang ditinggalkan oleh perempuan tersebut dalam bekah. Jadi apakah hukum orang lelaki mengambil air tersebut digunakan untuk bersuci? Maka kata Syekh Idris Al-Marbawi, maka dengan hadis ini, hadis yang kita baca dah saat ni, dan dengan perkataan ulama, awak bagi pula perkataan ulama, kerana para ulama lah yang mampu untuk memahami hadis ini. Tahulah akan hukumnya. Nanti kita tengok hadis, maka kita akan tengok bagaimanakah perkataan ulama tentang hukum ini.
Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Hadis dah kita baca dah tadi, yang mana Rasulullah larang seorang lelaki berwuduk dengan lebihan air yang telah digunakan oleh seorang perempuan untuk bersuci. Cuma Imam Tirmizi mendatangkan riwayat yang kedua, dan satu lagi hadis riwayat Imam Tirmizi anil Hakam bin Amr al-Ghifari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada mengguna lebih air daripada bersuci hadas perempuan. Okey, kita tengok bagaimanakah perkataan ulama. Masalah bersuci dengan air lebih perempuan dan hukum tegahnya. Kata Abu Isa, dan telah ditegah oleh setengah daripada ulama fiqh mengambil air sembahyang dengan air lebih daripada bersuci perempuan. Dan ialah perkataan Ahmad dan perkataan Ishaq telah menegah keduanya, melarang oleh keduanya, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai, bersuci lebih air bersuci perempuan. Dan tiada memikir ni maksudnya tidak berpandangan oleh keduanya dengan baki-baki bersuci perempuan akan tiada mengapanya. Jadi kedua ini, yakni Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai, dia tidak memikir, maksudnya tidak memikir, tidak berpandangan. Ni bukan pandangan dia akan tiada mengapanya. Bukanlah dia berpandangan tidak menjadi masalah menggunakan air lebihan daripada air yang telah digunakan oleh perempuan. Bukan pandangan keduanya adalah tak boleh menggunakan air tersebut. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Namun kata Imam Nawawi, adapun hadis tegah iaitu hadis Al-Hakam bin Amr ini, maka telah berkata ulama padanya dengan beberapa perkataan. Ulama ada beberapa pandangan. Kita baca dulu, lepas tu nanti kita akan buat kesimpulan. Bahawasanya yang pertama, ada pandangan yang mengatakan hadis ini dhaif. Telah mendhaif akan hadis ini oleh imam-imam hadis. Setengah daripadanya Al-Bukhari dan imam yang lain. Imam Bukhari di antara ulama yang mendhaifkan hadis yang kita baca tadi. Bermula yang dikehendaki tegah. Yang kedua, bermula yang dikehendaki dengan tegah daripada air lebih-lebih perempuan itu ialah air yang titik dan gugur daripada anggotanya, kerana air itu musta'mal. Yang ketiga, bahawasanya tegah itu ialah tegah sunat dan afdal, bukan tegah wajib. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan, kita sekarang ni, kalau kita perasan sebelum daripada ni ataupun minggu lepas, kita pernah bincang hadis yang diriwayat daripada Maimunah, yang mana kata Maimunah radhiyallahu taala anha, aku mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu bekas ketika aku berjunub. Rasulullah berjunub, Maimunah berjunub daripada satu bekas. Jadi oni ambil. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah mandi bersama dengan Rasulullah, sehingga Kang Aisyah tengok Rasul ambil, tinggal aku sikit, berebut air di antara Rasulullah dengan Aisyah. Jadi kalau kita tengok hadis Maimunah, hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, jadi tak ada masalah pun orang lelaki mandi wajib daripada air lebihan, mandi wajib oleh perempuan, tak ada masalah. Tapi bagi hadis ni dia kata tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Maka yang pertama sekali, daripada sudut starter hadis ni, ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ini boleh diterima. Hadis makbul, hadis boleh diterima. Ulama yang mengatakan hadis ini boleh diterima menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak boleh seorang lelaki berwudu ataupun mandi wajib daripada air lebihan yang digunakan oleh perempuan untuk bersuci. Tidak dibolehkan. Jadi kalau orang puan mandi wajib, ada saki-baki air lagi dalam beledi, ada saki-baki air lagi dalam besek, orang lelaki nak mandi pula wajib, tak boleh. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Namun majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, mengatakan tak ada masalah. Hak tak boleh air musta'mal. Dan hadis ni, sebagian ulama mengatakan hadis yang kita bincang saat ni adalah hadis dhaif.
Maka apabila dia adalah hadis dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum, kerana di sana ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahawa tidak menjadi masalah orang lelaki dan perempuan mengambil daripada satu bekas untuk mandi hadas. Okey, jelas kan? Baik, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata kalau kita anggapkan hadis itu hadis yang boleh diterima, maka maksud air lebihan saat itu adalah hak yang duduk pada anggota perempuan, hak yang titik daripada anggota dia. Itu tak boleh lah. Jadi hak titik daripada anggota perempuan yang tak ada kena mandi, itu tak boleh. Sebab air tersebut adalah air musta'mal. Ni apa hak yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ataupun yang ketiga, kata Imam Nawawi, maksud tegahan dalam hadis tersebut bukan tegahan wajib. Maksud ni cakap mudah, bukanlah tegahan saat itu tegahan haram. Bukan tegahan hak yang cakap kita tegahan hak yang paling comel buat gitulah. Kalau buat gitu, kalau dak buat gitu, dak apa comel mana. Gitulah maksud dia. Okay, habis. Kita masuk dalam bab baru pula. Babur rukhsati fi dhalik, bab pada menyatakan maaf pada memakai air lebih bersuci perempuan. Dan hadis ni, hadis yang kata boleh menggunakan air yang lebihan daripada perempuan, hadis ni adalah hadis yang sahih. Hadis ni adalah hadis yang makbul, boleh diterima. Okey, kita tengok. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. Baik. Katanya daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas telah mandi setengah daripada isteri Nabi. Sebahagian daripada isteri Nabi mandi dalam pasu besar, adalah payang besar. Payang besar lah tempat tu air lah. Maka menghendaki Rasulullah mengambil wuduk ia daripadanya. Lepas daripada sebahagian daripada isteri Rasulullah mandi, tapi tak sebut siapa sebahagian daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Tapi mak saudara kepada Abdullah bin Abbas adalah Maimunah, mak saudara dia, hak yang menjadi isteri kepada Rasulullah. Dikabar sebahagian daripada isteri Rasulullah mandi wajib daripada air hak yang duduk dalam payang. Selesai dia mandi wajib, maka Rasulullah pun nak berwuduk daripada air tersebut. Lalu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar lagu mana? Ya Rasulullah, bahawasanya adalah aku berjunub. Tadi aku berjunub, aku guna air tersebut untuk mandi ya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya air itu tiada junub. Air tak berjunub. Dan awak je berjunub, air tak berjunub. Maksudnya, faham daripada hadis ni, boleh kita guna untuk bersuci daripada air lebihan yang digunakan oleh perempuan dalam taharahnya. Hadis larangan tadi tu tidak kuat berbanding dengan hadis ni. Kita cerita dah tadi kan. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i, bukan dia tidak tahu hadis itu ada, bukan tak tahu hadis yang Rasulullah kata larang. Tapi dalam masa yang sama ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Maka hadis yang Rasulullah larang saat itu, setelah daripada dikaji, ternyata ada sebahagian daripada ulama hadis, antaranya Imam Bukhari, menilai hadis tersebut sebagai hadis dhaif. Andai kata hadis itu sahih, maknanya bukanlah air lebihan, bukan air yang ada pada anggota perempuan setelah daripada dia mandi wajib. Tu tak boleh lah. Kita nak guna. Jadi bini ni, tok lelaki sayang ke bini. Jadi bini mandi dulu. Tok lelaki ni ambil air hak duk tubuh bini lah. Buat mandi wajib pula lagi. Doa lalu. Hak tu macam ke cerita kayan lang aje. Tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Memang tengok dalam cerita gitulah kerah, tapi luar tak gitu. Wow, luar. Tengok artis hak berlakon, tengok berceritanya Allah sebabnya tengok. Padahal hak tu juga nikah dah 2 bulan cerai. Dah 3 bulan cerai, hak tu kau. Tapi manusia ni kena lebang gitu je. Sungguh kena lebang gitu je. Tengok cerita hak yang cerita apa semua sekali sampai ke menangis ke diri. Padahal kawan ni lebang je. Kehidupan dia pun perjalanan kali. Duk sebetul cerai, duk sebetul nikah, duk sebetul cerai.
Betul doa berkabur ni ke nak baca berita? Nasallallahu alaihi wa afiyah. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Kita banyak begitu. Baik, tertipu dengan tayangan-tayangan hak yang ditayangkan dalam TV. Sepatutnya hak tua-tua tak perlulah tengok TV. Kalau nak tengok TV, dah maksudnya tengok TV boleh, tak ada masalah, tengok gitu tak ada masalah. Kalau bos takat berita, bos takat tilawah Al-Quran, cerita-cerita hak molek, ni cerita Korea lah, Hindustan lah, cerita hak gila-gila yang kita tengok juga. Wah, dah comel gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya lagi ketahui olehmu mana sabdanya bahawa air itu tidak berjunub. Hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Ketahui olehmu wahai saudaraku, adalah kemudian daripada telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis tegah larangan bersuci oleh lelaki dengan air lebihan perempuan, maka ia hendak mendatangkan hadis maaf, diberi kelonggaran yang demikian itu boleh guna. Kata Imam Tirmizi, hadis itu kita baca dah. Kita lakah sikit. Pada penghujungnya kata Imam Abu Isa, yakni Imam Tirmizi, bermula hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Masalah bersuci dengan air lebih perempuan dan hukum maafnya. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, pernah kita cerita adalah beliau adalah seorang ulama yang cukup hebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah dan kurniaan kepada beliau ilmu yang cukup banyak. Sehingga para alim ulama yang sezaman dengan dia dan yang datang selepas daripadanya mengiktirafkan keilmuannya. Dia lain. Jadi kala orang tu, seorang saat itu, contoh kita kata di zaman kita, orang awam saat itu ramai jadi follow dia, ikut dia. Orang ngajar sedap apa semua sekali. Tapi rupa-rupanya para ahli ilmu tidak mengiktirafkan keilmuan dia. Ada gitu. Ada sebahagian daripada kita kata pendakwah, kita tidak kata ulama. Dia pendakwah lain daripada ulama. Tu kita kena faham. Pendakwah lain, ulama lain. Pendakwah dia tidak disyaratkan alim. Pendakwah asal kata orang tu orang Islam, maka wajib dia berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Pendakwah lain, orang ulama lain. Tapi orang awam kita sekarang ni, apabila tengok orang tu pada cakap, pandai awak nakal sikit, pandai cakap, petah dalam berkata-kata, baca ayat Quran sikit, baca hadis sikit, lepas tu pakai akal orang jadi follow. Kita ada masalah lah kalau dalam bab dakwah. Itu tak ada masalah. Tapi adakah semesti dia saat itu orang alim? Tak. Pengiktirafan seseorang sebagai orang alim bukan orang awam. Bukan orang agama, bukan. Dia pengikut dalam Facebook dia, pengikut dalam benda lagi. Benda yang ni, TikTok ke benda. Hak pun tak ada TikTok. Jadi dalam TikTok dia, Allah ramanya pengikut dia. Dia ni ulama besar. Tak semesti begitu. Kita kena tengok bagaimanakah pengiktirafan ahli ilmu terhadap dia. Sama juga Imam Syafi'i rahimahullah, dia adalah ulama besar. Jadi siapa yang mengatakan ulama besar? Bukan kita. Ahli ilmu di zaman dia. Ahli ilmu di zaman dia mengiktirafkan keilmuan dia, dan begitu juga ahli ilmu yang datang selepas daripadanya mengiktirafkan keilmuan dia. Itu Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi, Imam Syafi'i pula berada hidup di dalam generasi yang dijamin oleh Rasulullah. Generasi salaf. Lahir pada tahun 150 Hijrah. Wafat pada tahun 204 Hijrah. Masih berada dalam 3 kurung yang terawal. 3 kurung yang dijamin oleh Nabi SAW, Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ada beberapa buah kitab. Antara kitab Imam Syafi'i adalah kitab Al-Um. Tapi orang yang nak mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i, orang nak belajar kitab Al-Um. Sebab kitab Al-Um ni dia tidak sesuai untuk orang awam. Dia sesuai untuk para alim ulama. Dia tidak. Kita kena faham, bukan semua ilmu sesuai dengan seseorang, bukan. Kita budak baru darjah 1, kita ajar kelas hak yang tingkatan 6 dah nak suruh budak ni pandai.
cepat sikit pandang. Boleh tak gitu? Tak boleh. Sebab itulah ulama kata kan, ulama kata ta'amul kibar summun lisighar. Makanan orang dewasa adalah racun kepada kanak-kanak. Makanan orang dewasa adalah racun kepada kanak-kanak. Oh, kita memang orang dewasa, sedap makanan ni berkhasiat, makanan berkhasiat apa semua sekali. Dah terawih yang ke budak umur 2 bulan. Mana boleh? Mana boleh bagi? Lepas tu dipanggil dia, makanan orang dewasa adalah racun kepada kanak-kanak. Kitab Al-Um, kitab memang cukup hebat. Kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi tidak sesuai untuk dipelajari oleh orang awam. Untuk orang awam, ada kitab-kitab yang perlu dia kena lalui tangga-tangga dia. Kalau lakah tangga ada 8 anak tangga. Kita tak mau jejak tangga pertama tak mau, kedua tak mau, ketiga tak mau, nak bahang tangga kelima lalu. Soyok ber. Jadi soyok ber. Soyok ber, dah naik tangga dah so. Jadi gitulah. Baik. Jadi kitab Al-Um dikarang oleh Imam Syafi'i tapi tidak dipelajari oleh orang awam. Kitab ini adalah khusus untuk orang yang pandai. Orang yang pandai-pandai, tak apa, boleh belajar kitab Al-Um. Baik. Jadi kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, kemudian daripada ia mengeluarkan beberapa hadis atas kelakuan ni sifat. Di dalam bahasa kitab, kadang-kadang dia berbeza dengan bahasa yang kita guna. Dia apabila kata kelakuan, maksud dia adalah sifat. Kata dia lagu mana? Kelakuan Nabi. Sifat ataupun kelakuan di sini perbuatan. Gitu. Kelakuan di sini dengan mana perbuatan, bukan dengan mana sifat. Beberapa hadis atas kelakuan, yakni perbuatan Nabi SAW. Laki isterinya mandi dalam bejana. Bejana ni makna bekas. Yang satu. Pada bab fasl al-junub wa ghairih. Bab fasl al-junub wa ghairih. Jadi Rasul mandi daripada satu bekas bersama dengan isterinya. Katanya, dan dengan inilah kita ambil. Pandangan ni hak yang kita ambil. Kata Imam Syafi'i. Ni, hak ni. Hadis ni kita ambil. Hadis inilah menjadi sandaran kepada kita bahawasanya tidak menjadi masalah orang lelaki mengguna air lebihan daripada air yang digunakan oleh orang puang walaupun untuk mandi junub. Melainkan kalau jenis bini terjun dalam kolah dulu. Dalam kolah pula dalam payang. Payang suatu, bini kecil pula nak mandi wajib tu terjun terus dalam payang. Payang tak cukup 2 kolah. Dia bangun. Lepas tu dia pun tubik daripada payang. Itu air mustamah tu dia guna kalau terjun dalam payang itu. So kata dia, kita terjun dalam payang pun dia tak boleh guna air tersebut. Melainkan kalau cukup 2 kolah, tu lain dah. Baik. Dan dengan inilah, dengan hadis ini kita ambil, kata Imam Syafi'i. Maka tiada mengapa bahawa mandi junub dan haid. Junub ni kerana bersetubuh, kerana keluar mani. Kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi ia dengan Siti Aisyah daripada bejana, yakni daripada bekas, yang satu daripada mandi junub. Maka tiap-tiap seorang daripada keduanya mandi dengan lebih kawangnya. Jadi Rasulullah mandi dengan air lebihan daripada Aisyah. Aisyah mandi daripada air lebihan daripada Rasulullah. Itu maksudnya. Dan bukannya haid itu pada tangan dan tiada najis orang yang mukmin. Haid bukan duduk tangan. Ada celup air, haid bukan duduk tangan. Orang mukmin bukan najis, orang mukmin suci. Hak yang najis adalah orang kafir. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Najis ni najis pada i'tiqad. Baik, i'tiqad dia najis. Kerana dia beriktiqad ada sekutu bagi Allah. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Tergamuk dia melakukan hal tersebut. Sebab orang musyrikin adalah najis. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tengah memakai air pada setengah kelakuan, setengah keadaan, dan tidak tengah pada setengah kelakuan, setengah keadaan, ialah kerana menurut perintah Allah. Jadi setengah keadaan tengah guna air, setengah keadaan tidak tengah guna air. Ini sebenarnya menurut perintah Allah. Beginilah hak yang diperintahkan oleh agama. Ada air kita boleh guna, ada air tidak boleh kita guna. Air musta'mal tak boleh kita guna, air bukan najis tak boleh kita guna untuk kita berwuduk dan seumpamanya. Kata Imam Nawawi, bermula bersuci perempuan dengan lebih air mandi lelaki itu
maka ialah harus dengan ijma' ulama tanpa ada khilaf. Ijma' ni sepakat tanpa ada khilaf. Jadi kalau orang puang diguna air lebihan daripada air yang telah digunakan oleh lelaki, ijma' ulama mengatakan tak ada masalah. Yang ada khilafnya, orang lelaki guna lebihan air perempuan. Tu ada khilaf. Tu ada khilaf lah. Baik. Tapi ada kok orang tua dia kata, hamba dengar lah. Orang tua dia duk cakap lah. Tapi ni cerita lama lah, hamba pernah dengar. Baik, dia kata kalau kita beramal ilmu-ilmu kebal ni nak diguna air bekas orang puang. Dia kata dok mujarab. Dia kata gitu. Ilmu kebal sendiri pun dah nak pakai. Ilmu kebal tu dah nak pakai. Boleh faham kan maksudnya. Jadi ada apa pernah dengar dah. Ustaz tak pernah dengar gitu tak? Tak pernah dengar. Ada pernah dengar? Ada. Ke belajar kau dulu kan. Belajar nak tentu. Baik. Katanya lagi, kata Imam Nawawi, bermula bersuci perempuan dengan air, dengan lebih air mandi lelaki itu, maka ialah harus dengan ijma' ulama. Maka ada pun bersuci lelaki dengan lebih air mandi perempuan, maka ialah harus di sisi kita, maksudnya mazhab Imam Syafi'i, di sisi Imam Malik, di sisi Imam Abu Hanifah dan segala jumhur ulama. Jumhur ni majoriti. Majoriti ulama tak ada masalah. Jadi tak susah hati lah, tak susah hati. Kalau misalnya tak susah hati lah. Kalau air tak dalam beldi, bini kita guna dah buat mandi junub, ada wakil separuh lagi, boleh je kita guna air tersebut. Tapi zaman kita tak ada belaka dah, beldi-beldi biasa-biasa tak ada dah. Kalau ada, air baik. Kalau tu guna je lah. Katanya, masalah air mandi dalam bilik mandi. Telah berkata Imam Nawawi, tiada mengapa bersuci dengan air lebih perempuan sama ada ia mandi hadahnya dalam bilik mandi atau di luar kamar, di luar bilik mandi. Okey lah, mandi-mandi pun. Yang keduanya telah berkata setengah daripada ashab kita, ulama mazhab Imam Syafi'i. Itu makna ashab kita. Ashab ni ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan tiada makruh pada yang demikian itu kerana beberapa hadis yang sahih yang warid dengannya, yang warid yang datang. Jadi tak makruh pun, tak ada makruh pun kita guna air lebihan daripada orang puang. Sebab ada hadis sahih. Rasulullah pernah guna air tersebut. Yang ketiga, dan telah berjalan ni berpandangan. Itu makna berjalan. Berjalan oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri kepada bahawasanya apabila masuk mandi perempuan dalam kamar, dalam bilik air dan menggunakan air dalamnya, maka air lebih daripadanya tiadalah harus dipakai bersuci dengannya oleh lelaki. Tak boleh dah. Tak boleh dah guna orang lelaki. Orang lelaki kena cari air lain. Allahu Rabbi. Payah juga pandangan ni, payah sikit dah. Zaman kita tak apalah mudah. Air banyak. Zaman dulu tak air payah. Tempat kita pun payah air zaman dulu. Maksudnya payah mana? Dulu kadang-kadang sekampung tu ada selega je. Satu lega je ada. Pakak pergi ambil air situ lah. Pakak pergi ambil air, mu ambil air situ, aku ambil air situ. Anak mocik itu, hot ni, pakak ambil situ. Kadang-kadang jumpa jodoh situ je. Jumpa jodoh masa ambil air lega tu je. Betul sungguh kita banyak sungguh ni. Tengah tanya orang tua-tua. Jumpa jodoh situ, tanya dah. Apa nikah kamu sendiri? Jumpa mana? Jumpa tu lah masa duduk ambil air lega kau. Mu ambil, aku ambil, jumpa jodoh situ duduk sekarang. Dulu lega suti je, suti kapung. Jadi payah sikit nak ambil kalau atas pandangan ni. Tengok. Kau tu lelaki ambil. Wallah, jelas. Sampai rumah tengok, bini guna dah. Air yang dia ambil sana. Kena ambil Allah. Sekali kata lelaki. Tapi mujur orang dulu, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia sama dengan orang lain. Kagah orang dulu. Baik. Dan diriwayatkan ini daripada Ibnu Sarjis dan Hasan Al-Basri. Adalah pandangan sebahagian daripada ulama. Dan diriwayatkan daripada Al-Hasan dan Sa'id bin Musayyab akan makruhnya daripada memakai lebih air itu semata-mata. Maksudnya ada pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya pandangan Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyab ataupun Musayyib, boleh baca belaka, makruh pakai air tersebut. Dan bermula yang mukhtar. Mukhtar ni maksudnya yang terpilih. Ialah pandangan hak yang dipilih, hak yang terpilih, pandangan hak yang kuat ialah perkataan jumhur, perkataan majoriti ulama.
Kerana segala hadis yang sahihnya pada menyebutkan bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segala isterinya. Kerana sebab di sana ada hadis-hadis yang sahih yang menyatakan Rasulullah pernah mandi wajib bersama dengan isterinya daripada satu bekas. Dan tiap-tiap daripada keduanya memakai lebih air kawangnya. Okey, Rasulullah mengambil air setelah daripada air yang digunakan oleh Aisyah. Aisyah mengambil air setelah daripada digunakan oleh Rasulullah. Masing-masing ambil air lebih hak seorang lagi. Baik. Dan tiada memberi bekas kerana bilik. Tidak memberi bekas kerana bilik, tidak memberi kesang lah. Katanya maka manakala harus mandi junub dengan air lebih daripada mandi junub perempuan, maka bolehlah budak mengambil air sembahyang dengannya. Kalau mandi junub pun boleh, ambil air sembahyang lebih-lebih lagi boleh. Okey, masalah air orang kafir diperbuat berwudu. Apakah hukum? Kata Imam Syafi'i, telah berkhabar akan daku. Berkhabar ni menceritakan, telah menceritakan kepadaku oleh Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar, daripada Zaid bin Aslam, daripada bapanya, daripada Aslam, bahawasanya Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah, mengambil wudu dia daripada air orang Nasrani dalam takar Nasrani. Ada bekas orang Nasrani, Rasulullah ambil, Sayyidina Umar mengambil wudu daripada air tersebut. Jadi tak ada masalah. Air bekas orang kafir guna, selama mana kita tidak yakin air saat itu bukan najis, boleh kita guna untuk bersuci. Kata Syafi'i, Imam Syafi'i, dan tiada mengapa mengambil wudu dengan air musyrik selama tiada diyakinkan padanya najis. Kita kata siapa ada air yang nak ambil wudu? Kata orang bukan Islam kata ni ada air duduk dalam payang hamba. Dah boleh tak nak ambil wudu? Boleh ambil kan? Dia tengok, tak ada benda kan? Okey, boleh guna. Guna. Tu maksud dia. Kerana bahawasanya bagi air itu suci di sisi sesiapa pun ada ia. Air itu suci, tak kira lah air itu orang-orang Islam ke orang kafir ke, suci lah ke air. Sebagaimana ada dan sebagaimana ada ia. Air itu suci di sisi sesiapa pun ada ia dan sebagaimana ada ia. Tak kira lah. Siapa yang memiliki air, guna keadaan air suci. Selama mana tidak jatuh najis dalamnya. Melainkan diketahui najis telah bercampur akan dia. Maka najislah air itu jika kurang daripada 2 kolah. Ada air, duduk tandas dia. Tapi kita tengok air kecing. Air kecing, kapal kali duduk dalam tandas. Kuning. Sampai ke tepi beledi pun air kecing juga. Itu tak boleh lah. Kecing cacang itu berkapal kali air kecing. Kan macam kita masuk dalam tandas awang kan. Air kecing kapal kali. Tak tahu je kecing warna tak tahu. Baik. Katanya kalau air lebih daripada 2 kolah tak berubah, maka itu tak ada masalah. Baik, untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita ada beberapa soalan yang perlu kita kena jawab pada malam ni. Soalan yang pertama, apakah hukum jual sate ayam? Hanya letak 1-2 ketul saja isi ayam atas batang sate. Yang lain hanya kulit ayam. Dan lemak dengan harga 90 sen sebatang. Apakah ada unsur-unsur penipuan atas perbuatan tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih. Dia kata untuk naik haji. Dia letak sikit lagi. Baik. Boleh tak buat gitu? Okey, kita nak tahu boleh ke tak? Kita bincang satu-satu. Sekarang ni sate. Dia kata sate dia ada lidi dia. Lepas tu lidi dia saat itu dia pun cocok ayam. Lepas tu dia cocok kulit. Banyak kulit daripada isi. Okey, yang pertama. Sah tak jual lidi saja? Sah jual lidi saja. Boleh tak jual kulit ayam saja? Boleh jual kulit ayam saja. Boleh tak jual daging ayam saja? Boleh jual daging ayam saja. Okey. Sekarang ni dia capur belaka dia nak jual. Boleh ke tak? Boleh. Yang pertama. Itu kita kena faham. Yang kedua, adakah ada syarat yang ditetapkan oleh syarak penetapan dalam mengambil dalam penetapan peratus keuntungan yang diambil daripada barang jualan? Jawapannya tidak ada penetapan yang ditetapkan oleh syarak. Okey, apabila tidak ada penetapan yang ditetapkan oleh syarak, maka tidak menjadi masalah penjual ingin letak banyak tinggi mana pun barang, harga barangan hak yang ingin dia jual. Baik. Bahawa dia jual mahal, nyanya ke pembeli? Kita kata mana? Pembeli tidak wajib membeli. Itu kita kena faham situ. Adakah wajib pembeli membeli? Tidak. Allah Ta'ala kabarkan dalam Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi. Wahai orang beriman, jangan makan harta benda sesama kamu secara batil, melainkan melalui jual beli yang saling meredai. Jadi kita kena ingat, pembeli mesti dia kena tahu dulu barang dia nak beli. Dia tahu, okey aku tengok, aku nak beli barang ni. Jelas dak, aku nak beli barang ni. Barulah beli. Jadi kalau dak jelas, bukan kesilapan penjual, tapi kesilapan pembeli. Kita pembeli mesti kena jelas benda yang kita nak beli untuk mengelak daripada berlaku perbalahan. Jadi kalau kita tidak bersetuju, dia letak 2 ketua ayam, kita tak bersetuju, dia letak 2 ketua ayam, lain kulit belaka. Baik, kita tak setuju dengan harga 90%, tak payah beli sebab tak ada orang paksa kita beli. Lepas tu kita kena faham hukum. Dan jelas kan? Sebab dia sate ni, Amba tanya orang jual sate dah, apa tak kulit? Dia kata sate tak sedap kalau letak isi belaka. Dia kata gitu, kena letak kulit juga sikit. Tapi ada orang tak kulit banyak, ada masalah. Hak situlah masalahnya. Okey, jadi jelas hukum dia. Hukum dia tidak menjadi masalah. Baik. Wallahu a'lam. Malaikat kalau dia tipu kita. Lain. Mana tipu kita? Dia kata kulit ada saja, hak lain semua isi belaka. Tiba-tiba kita balik tengok isi 2, hak lain kulit belaka. Tu dia tipu. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Dia takkan buat gitu. Kamu jual sate ni, awak tengok diri lah. Takkan awak dah kenal kulit dengan isi. Saya tengok dak, saya nak. Okey, pakai. Tak ada orang paksa kita beli. Okey, baik. Habis, selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, sementara menunggu masuk waktu subuh, saya terlelap. Saya kelak kejap. Apakah batal wudu saya? Boleh tak Ustaz terang bagaimana tidur yang tidak membatalkan wudu? Jadi dia bangun awal. Dia semayang. Sebelum daripada subuh, dia pun kelak sekejap. Tidur sekejap. Dan sebenarnya tu adalah cara yang terbaik sebenarnya. Kita sepanjang malam, tapi masalah kita ni, semayang 2 rakaat je, tidur pula. Tak. Dia hak yang terbaiknya adalah sebagaimana hak yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud. Tidur dulu separuh malam, lepas tu bangun, lepas tu semayang, lepas tu pada penghujung malam tidur pula sekali lagi. Baik. Tapi jangan tidur sampai ke habis subuh. Maksudnya sebelum subuh, lepas tu bangun sebelum subuh pula. Jadi sekarang ni gini, dia dah semayang panjang lebih setengah jam, lepas tu rasa letih belum subuh, nak tak kepala kejap, nak dapatkan tenaga ni, tiba kelak, batal tak wudu? Okey, kita nak kira batal ke tak wudu, kita kena tengok tiduran dia hak yang batal wudu dan tiduran dia tak batal wudu. Tidur hak yang batal wudu adalah tidur sungguh, sampai ke tak dengar benda dah orang cakap tepi. Mampu kerah tengok kalau kita cakap kita tidur sungguh. Dia kalau misalnya kita nampak macam tidur, tapi kalau orang cakap tepi kat ni tu, kita masih lagi dengar, cuma kita tak faham, maka ni tak batal wudu. Hak ni tak batal wudu. Kita memang tidur sungguh. Dan tidur pula tidak rapat papan punggung di lantai. Kalau kita tidur dalam keadaan congok, walaupun kherau bunyi. Contoh kita kata, tak apa, tak batal wudu. Tak batal wudu. Jadi jelas bagaimana jawapan untuk soalan pertama. Soalan kedua, saya bermimpi jimuk tetapi tidak basah. Tua-tua pun mimpi lagi. Apakah saya wajib mandi hadas? Satu lagi, bila saya bangun tidur, di waktu pagi terdapat ada kesan basah di luar saya. Namun saya tak pasti apakah itu air mani, apakah saya wajib mandi. Okey, ini 2 soalan. Soalan yang pertama, dia mimpi bersetubuh. Mimpi bersetubuh. Jadi nak buat mana mimpi bersetubuh? Okey. Bangun pagi, cek tak ada air mani pun. Soalannya wajib mandi ke tak? Jawapannya adalah tidak wajib mandi. Ummu Sulaim pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu perkara yang benar. Adakah wajib ke atas perempuan mandi apabila dia bermimpi? Kata Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Dia wajib mandi apabila dia tengok ada air mani. Cakap kita basah. Jadi kalau bangun tengok basah, wajib mandi. Kalau tak nampak basah, tak wajib mandi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, tak mimpi. Tapi bangun pagi esok tengok basah. Wajib mandi ke tak? Okey, kita tengok basah tu benda. Mungkin air kecil.
Sebab kak tua dia ni, dia berik tak apa nak makan mana. Mungkin air kecil. Okey, mungkin air yang tumbik saat ni tu air wadi. Air wadi ni keluar ketika kita letih. Mungkin air wadi. Dan mungkin air mani. Air mani ni ada bau dia, kita tahulah bau dia kalau kering, dia bau macam ke benda kita kata bau dia seperti mayang pokok. Mayang pokoknya. Dan kita fahamlah sendiri. Baik. Jadi maksudnya ada tanda-tanda air mani. Kalau kita tengok air mani gini wajib mandi. Melainkan kalau kain tu bukan kain kita seorang. Kain orang ramai pakai. Tu tak wajib kita mandi. Okey, boleh faham? Kalau kain waktu kita seorang pakai, orang lain tak pakai, tiba-tiba ada kerah-kerah di tu, kita tengok memang air mani ni. Jadi air mani kita, walaupun kita tak ingat kita mimpi masa mana, wajib kita mandi. Tapi kita tak tahu air mani ke, ingu ke, air wadi, tak tahu sudah Maka ketika tu boleh kita pilih untuk ambil air mani ataupun air wadi. Atau atas kita untuk memilih hak mana. Kalau kita memilih air mani, wajib kita mandi. Kalau memilih air wadi, wajib basuh sahaja tempat tersebut, kerana air wadi tidak wajib kita mandi. Saya menjual pakaian secara online. Saya mengiklankan pakaian-pakaian saya dengan menghantar gambar. Ada pelanggan telah berminat untuk membeli pakaian tersebut seperti dalam gambar. Apakah hukum saya menjual pakaian lain bukan seperti yang dalam gambar? Itu adalah salah. Sebab orang tengok, orang nak apa dalam gambar. Kalau kita beri hak lain, orang tak kenal. Sekarang ni kita kena ingat, benda hak yang mesti, syarat dia mesti kena saling redha meredai. Barang hak yang dibeli oleh, itu yang pertama. Yang keduanya, barang yang dibeli oleh pembeli adalah benda hak yang pembeli mesti kena tahu. Jadi kalau dia tengok barang lain, sampai barang lain, tu selok sikit Dok kata dia, kita pun kita order barang lain, sampai barang lain, nengung kita. Allah. Order barang Jepun, sampai hak Cina. Jenis mulut tak jaga, memang maki tu. Menata ni. Betul tak gitu? Tengok. Jadi tak boleh gitu. Yang kelima, saya dengar ada peminat-peminat bola yang pergi tengok bola, final FA baru ni, jamak dan qasar salat. Saya pernah dengar ustaz kata tak sah sebab tujuan musafir untuk menonton bola. Sepak tidak termasuk perkara yang baik dari segi syarak. Apa pendapat Al-Fadhil Ustaz? Dia tanya hamba pula. Padahal tahu dah jadi ada ustaz kata tak boleh. Lepas tu ada ustaz kata boleh. Okey, hamba cerita gini. Kalau ulama-ulama tua dulu kata mana? Tengok pergi bermusafir kerana tengok bola, ia tidak termasuk di dalam permusafiran yang mengharuskan dia qasar dan jamak sembahyang. Okey, itu mengikut pandangan ulama-ulama tua dulu. Dan pernah hamba cerita sebelum daripada ni, antara syarat nak jamak qasar, mesti permusafiran kita saat itu ada tujuan yang diambil kira oleh syarak. Semata-mata nak pergi tengok tempat orang, hamba pernah cerita sebelum ni, semata-mata nak pergi tengok tempat orang, nak melacung, nak ingat tengok tempat orang je, maka tidak boleh kita jamak qasar. Melainkan kita ni stres, kena tumik daripada kampung, kena musafir, nak rawat stres kita. Itu tak ada masalah sebab ada tujuan hak yang diiktibar oleh syarak. Semata-mata nak pergi tengok tempat orang, nak bilang rupuk tempat orang aja. Okey, contoh hak tu je. Maka hak tu tidak boleh kita buat jamak kerana dia maksud permusafiran kita itu tidak diiktibar oleh syarak. Okey, semata-mata tengok bola, diiktibarkan oleh syarak ataupun tidak? Okey, yang pertama hamba cerita dah, sebahagian ulama dulu, ulama-ulama tua dulu dah bagi. Kerana tidak diiktibar oleh syarak. Yang keduanya adalah dalam tengok bola ni akan tengok aurat orang. Ada maksiat di situ. Yang ketiganya berlaku perbalahan. Pengadil bodoh. Okey, itu tak gitu. Dan perbalahan main bola ni bukan kecil-kecil. Sampai ke penuh berlaku di Terengganu bakobah tu. Dia ingat dah tahu berapa. Penuh bakobah. Bakobah ni bukan biasa bukan kecil bakobah. Ni. Okey, berapa dah? 2, 3. Dan dalam permainan bola pula ni ada sampai ke orang dak semayang. Ada sampai ke dak semayang. Pak. Main. Okey, yang kelimanya nak cerita dulu. Lepas tu nanti hamba cerita pandangan yang kedua pula.
Okey, yang kelima, ada sebahagian daripada orang berjudi pula. Berjudi. Orang kampung biasa 2-3 ya. Tokai-tokai besar ribuan. Dan hamba ada sumber dalamang sendiri, hak yang terbaru ni yang nak cerita, sumber dalamang sendiri. Mengatakan tokai-tokai Cina judi besar tahun ni. Tahu. Hak yang terkandung lawang, benda pun yang nak tahu. Aku dah ambil kita tahu bab bola ni. Baik. Jadi atas beberapa alasan tersebut, ulama-ulama tua dulu tak bagi. Okey, ambil sekarang ni. Sebahagian daripada ulama-ulama baru, sebahagian daripada mufti, ulama-ulama baru kata tak ada masalah, boleh jamak qasar. Baik, sebahagian. Campur mufti minat bola tak? Benda realiti apa? Dak rakyat benda bukan benda nganyi-nganyi dak, bukan nganyi. Ada ni live Facebook Hari ni live Facebook Bukan nganyi-nganyi dak, memang sungguh. Sungguh. Hak yang kata-kata boleh, sebab ni pun minat bola juga. Kalau kita kata kita tak marah. Sebab dia minat bola kau. Okey. Jadi kata boleh. Hamba kata kan, orang tanya hamba. Hamba ambil jalan tengah. Hamba kata mana? Hamba kata memang kalau kira ulama-ulama tu tak bagi. Tapi ada sebahagian daripada ulama lain ni bagi. Hamba kata gini, sebaik-baiknya jangan buat. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Okey, ambil jalan tengah. Sebaik-baiknya jangan buat, ambil buat macam biasa. Tapi kalau nak buat tak ada masalah kerana ada ulama-ulama baru yang mengatakan boleh buat. Baik. Okey jelas Ustaz tak cakap tidak minat bola. Oh, dah bukan hamba minat bola juga. Hamba masa muda-muda dulu, masa umur belasang, main pagi, main tengah hari, main petang main. Buat main bola. Memang main bola ngok. Kampung kan main tak ada wakil-wakil. Dia main rahi sungguh main bola. Masa kita umur belasang tahun dulu, memang tengok bola apa? Tapi riuh kali tengok bola. Tapi kita dah besar ni, kita dah buat tamu ajar. Tengok bola tak payah orang tengok tamu. Jadi apabila kita dah ajar, ia jadi hilang gitu je. Tak ada hilang gitu je kalau kita tak ajar. Sebab banyak benda yang merugikan masa. Tua-tua kita tengok bola lagi, masjid surah tak mau lagi. Okey, tu banyak merugikan masa. Baik, padahal tak ada benda pun. Sebenarnya tak ada benda pun. Baik. Ya, apabila mung duk cakap, aku duk cakap, pakat minat belaka. Dulu, kat mengingat zaman hamba kecil-kecil dulu, jarang jumpa orang puang minat bola. Ni orang puang gila lebih daripada lelaki lagi minat bola. Sebab bila duk cakap, aku duk cakap, akhirnya masuk dalam hati belaka. Padahal suruh sepak bola, kena pun duk sepak bola. Hak minat bola. Sungguh. Baik. Bukanlah hamba kata tak payah minat bola. Tengok bola. Tapi maksudnya kita kena tengok mana hak yang lebih aula. Tu dipanggil fiqhul aulawiyat. Mana hak yang lebih aula. Jadi bertembung di antara tengok bola dengan belajar. Okey, tengok bola dulu tinggal belajar. Bertembung tengok bola dengan ngajar. Ustaz sendiri pun tinggal ngajar, kita tengok bola. Hak tu sebenarnya silap hak tu. Kita tak tahu hak mana hak yang lebih utama perlu didahulukan. Hak tu adalah salah sebenarnya. Hak tu adalah tak betul. Baik. Hak tu adalah tak betul. Hak tu adalah salah. Dan berbunyi, masalah ni berbunyi. Bukan berbunyi kepada orang awam, berbunyi kepada ustaz-ustaz. Berbunyi, bukan nak bunyi. Kata tak kena, kita tak kena. Cara kita tak kena. Baik, kita kena faham mana yang perlu kita kena utamakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah hukum menjual duit lama dengan harga yang tinggi? Contohnya, saya menjual duit lama RM10 dengan harga RM1,000. Maksud duit lama tu benda. Kalau duit lama saat itu tidak laku dah sekarang ni. Duit lama tu benda tak laku dah ni. Macam kita kata ada duit yang sia seling tu tak laku dah ni, tapi kita jual dengan harga hak mahal. Maka tak ada masalah sebab bukan kita melihat kepada nilai. Maksudnya kita tengok kepada benda. Tapi kalau duit baru ni, macam kita kata duit hak yang kita guna ni, hak yang kita guna, duit kita RM50 sebagai contoh, kita nak tukar dengan orang RM60, atau tak boleh, atau riba. Waktu hukum dia adalah haram. Apakah hukum membeli kereta lelong yang dilelong oleh pihak bank sedangkan barang tersebut masih milik seorang namun telah ditarik oleh pihak bank kerana tidak menjelaskan hutang? Dia sebenarnya apabila seorang tu tidak menjelaskan hutang dia tidak menjelaskan hutang dia, maka pemiutang boleh mengambil barang dia atas pandangan sebahagian daripada ulama untuk melunaskan hutang. Jadi kalau sekiranya dia saat itu tidak menjelaskan hutang yang sepatutnya dijelaskan,
Jadi pihak bank boleh ambil kereta tersebut. Maka apabila pihak bank boleh ambil kereta tersebut, maka pihak bank boleh jual. Cuma selagi pihak bank dia kena ambil sekadar hutang. Kalau nilai yang kereta saat itu lebih daripada hutang, wajib dia kena pulang balik hak yang lebih saat itu kepada pembeli dia tu. Baik. Ada terdapat ustaz yang membuat ramalan akan berlaku sesuatu musibah dan bala bencana bagi menakutkan orang ramai agar mereka kembali bertaubat kepada Allah. Apakah boleh buat demikian itu? Baik. Pada asalnya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Lepas tu kita kena ingat. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Dan salah mengangguk kalau ada ustaz dia kata, okey, tahun ni pada bulan Ramadan tahun ni akan jadi sekian-sekian. Tu mengangguk. Dah banyak mana dah ustaz-ustaz osau di tempat kita. Di tempat kita ada setengah-setengah ustaz tu tak sahur tapi masuk dalam YouTube. Dan ustaz di Indonesia hak sahur. Kau tahun ni akan jadi sampai masa tak jadi dah sekarang. Tengok jatuh berdengung dah. Jatuh dengung tu tak apa dah. Hak selagi masalah perbuatan tersebut adalah haram. Benda yang gaib akan datang. Apa kita nak yakin lagu tu? Tak boleh. Cuma kalau kita kata kita ni dekat dah dengan kiamat, tak ada masalah. Dah lama dah Dajjal tu baik. Dah lama dah Ya'juj Ma'juj tu baik. Dah lama dah akan berlaku peperangan besar, dunia besar. Tu tak ada masalah sebab benda tu disebut oleh Rasulullah. Kita tidak meletakkan tarikh. Kita kata dah lama, memang betul dah lama. Sebab di zaman Rasulullah tu Rasulullah kata akan datang. Dan kita semakin dekat, betul dah. Tu tak ada masalah, tu betul. Tu tidak menyalahi. Hak ni sebab siap sebut hari lagi, siap sebut waktu lagi, tu tak boleh. Tu mengaruk tu. Tu adalah mengaruk. Tu tidak boleh pakai. Katanya last kali, soalan yang last kali. Apakah hukum menerima jemputan majlis perkahwinan? Apakah hukum orang yang tidak hadir undangan majlis jamuan perkahwinan kerana terdapat hiburan dan nyanyian serta percampuran antara laki-laki dan perempuan? Apakah hukum orang yang membuat diskriminasi di majlis jamuan dengan membezakan tempat duduk dan meletakkan orang kaya di tempat yang istimewa dan orang miskin di tempat biasa? Okey. Baik. Bab masalah menerima jemputan majlis perkahwinan. Pada asal, kita cakap itu hukum asal. Hukum asal menerima ataupun hadir setelah kita dijemput ke majlis perkahwinan, majlis itulah walimatul urus tu. Saat ni kita kata majlis jamuan, hukum dia adalah wajib. Itu pada asal. Bila orang jemput kita, wajib kita kena pergi. Tak pergi dosa, itu hukum asal. Melainkan, dia ada pengecualian. Melainkan kalau ada maksiat. Contoh Allah nyanyi. Dangdut biruh nyanyi. Jeng kita. Apa jeng penuh kita pergi. Kita pergi, kita nak ra'i tuan rumah. Bahasa tuan rumah nak ra'i kita dah sekarang. Nyesal lagi. Dalam hati ni rasa nak supah, tapi wujud nak supah je. Allah. Nya pasang lagu dangdut. Kalau lagu ikling tu boleh tahan sikit. Maksudnya suci jalan debu tu boleh tahan sikit tu. Tu dok menaruh. Ni dangdut terus. Allah jeng. Wujud nak cabut piyah kita je. Jadi dok kita maksudnya memang kita gerang sungguh rasa. Dok ra'i sikit pun. Sepatutnya kita kena ra'i, tak boleh buat lagu tu. Mung nak buat jahat saat ni tu ketika orang mari, mung nak buat maksiat, ketika orang mari mung kena ra'i. Orang ra'i mung tak ra'i orang. Mung memang nak marah sungguh lagu tu. Mung kali buat babak aku tak pergi dah. Baik. Dan dah comel buat lagu tu. Bukanlah kita kata salah nak pasang nyanyi ke apa semua sekali. Di zaman kita nak elok daripada pasang nyanyi tak boleh. Tak. Tapi pilihlah lagu-lagu yang munasabah sikit, hak yang tidak mungkar. Ni dangdut terus. Tahu dangdut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangdut ni. Allah Rabbi. Yalah kalau kita kira dengan nafsu kita sedap dengar. Tapi ke agama dan apabila benda tu ada, wajib kita kena cegah. Kalau kita nak cegah, dosa lepas kita. Kita nak pergi kerana takut dosa. Siapa sana dosa pula kita. Tengok. Jadi tu kena berhati-hatilah dalam bab tu. Ada satu baru ni, nak cerita, satu tempat baru ni tu, buat sambut merdeka. Sambut merdeka comel dah. Pakat sambut apa semua sekali yang kita buat. Dia pasang lagu dangdut dah setarak. Siapa kamu? Amu WhatsApp dulu. Ke siapa? Ke DJ. Amu kata demo lain kali yang menasihat ke demo, jangan buat lagu ni. Benda muka. Amu nasihat demo ni.
yang buat lagu ni. Apa kabur lagu tu bukan nak balas dia dah, bukan. Sebab dia yang pertama kita nak membantu saudara kita yang zalim. Tu zalim tu menyebabkan dia habis orang kena orang berdosa. Yang pertama. Yang keduanya adalah faham. Kalau mudah kabur, dosa faham. Sebab wajib kita kena cegah kemungkaran. Ni panggil dia dosa orang lain buat dengan kita kena. Sebab kita dah cegah. Jadi nak buat mana? Oh, kadang-kadang orang kata takut, orang kata aku kita dak kira takut. Orang kata ke, orang dak kata ke, orang nak marah ke, dak marah ke, kita dak urusi. Sebab manusia macam kita je, makan nasi macam kita je. Ajak berkacau, itu berkacau. Kalau cakap mudah orang. Manusia kita tak takut, kita takut dia. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cakap mudah gitulah. Manusia makan nasi macam kita je. Dia takut sikit manusia ni. Hak yang paling kita takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu mencari keredaan manusia dalam kemurkaan Allah. Kita tak mahu. Biar kemurkaan manusia, yang penting dapat keredaan Allah. Apabila dapat keredaan Allah, pasti manusia akan redha kita. Tidak hari ni esok, tidak esok lusa. Baik. Jadi ni apa yang bersebut tadi itu maksud daripada hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil tabasa ridallah bi saqatin nas, kafahu Allah mu'natan nas." Sesiapa yang mencari redha Allah dalam kemurkaan manusia, maka Allah Ta'ala menjaga dia daripada kejahatan manusia. Tapi wa manil tamasa ridwan nas bi saqatillah wakalahu Allahu ilan nas. Sesiapa yang mencari keredaan manusia dalam kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala tak layang dia. Benda. Allah Ta'ala tak layang dia. Allah Ta'ala jaga ke dia. Benda yang kita nak. Kalau Allah Ta'ala tak jaga. Na'udzubillah min zalik. Baik. Bukan nak kata kita berani. Cuma kita cakap saat itu, kadang-kadang cakap nak marah. Jadi mu makan nasi, aku makan nasi. Jadi kalau buat maksiat takkan aku takut nak tegur. Kalau ajak gocah, aku gocah. Tapi bukan kita gocah semua tak nak sabar gocah tak gocah. Oh. Cuma nak kabarnya benda tak perlu takutlah kepada manusia. Jangan takutlah kepada manusia. Jadi kalau kita mampu untuk cegah, kita cegah. Baik. Jadi tak comellah main dangdut apa sekali. Pada hukum asal hukum wajib orang tu hadir, tapi apabila ada maksiat maka tak wajib hadir dah. Kalau nak hadir juga kita pula kewajipan lain pula benda. Wajib mencegah pula maksiat. Allah sepula situ. Baik aku nak pergi lah segabuk ngah. Gitu. Baik. Manakala percampuran di antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tak ada masalah. Hanya sekadar percampuran. Dia masalah hak yang tidak boleh percampuran yang sehingga melanggar batasan syarak. Semata-mata percampuran tak ada masalah. Kita tahu campur laki puang. Okey, campur laki puang maksudnya perkataan percampuran laki-laki dan perempuan. Kita tidak boleh memutuskan haram sekaligus dah bukan. Kalau kita nak Mekah, kita tahu lelaki ada, orang puang ada. Kita di pasar pun ada lelaki puang, sama je. Cuma percampuran lelaki perempuan yang dilarang sekiranya melanggar batasan syarak. Sebagai contoh, mu pegang tangan, aku pegang tangan, setuh aku, setuh mu. Lepas tu orang hak ni seksi, hak ni. Jadi 2-3 kali semata dia pergi pak nikah sebab dia sebab seksi jangan pengantin. Sebagai contoh, tu tak boleh lah. Baik. Sama juga majlis hak yang tidak comel kalau sekiranya membezakan di antara orang tertentu dengan orang hak yang biasa. Membeza kalau perbezaan sikit, tu biasalah. Tu perkara biasa. Takkanlah kita tahu biasa nak duduk tempat pengantin. Tak sabar. Keluarga pengantin memang dia akan muliakan sikit. Kita orang biasa dia buat tempat biasa. Tapi kalau kita orang biasanya suruh duduk atas tanah, orang hak yang VIP duduk atas kursi sekali dengan ekong, tu memang teruk sangatlah perbezaan tersebut. Dan kita sendiri pun lugar nak pergi kalau tempat-tempat gitu. Memang lugar sungguh kalau kita pergi tempat-tempat gitu. Kita bukan maksud nak suruh orang mulia sangat kita dah. Tapi kalau sampai ke tahap lagu tu memang lugar sungguh memang cak ayang tu pakai nak pergi dah. Baik, sebab memang ada wajib pergi pun kalau sampai kepada tahap tu benda dilakukan. Tapi tak ada di tempat kita buat lagu tu, tak ada. Di tempat kita tak ada melainkan ada setengah-setengah je lah, segelintir. Bukan bab ni, bab dia bab kenduri. Hak yang biasa berlaku adalah orang-orang tertentu buat program besar-besar untuk menyambut untuk menyambut anak-anak yatim, untuk meraihkan anak yatim. Tapi anak yatim duk makan bawah, set-set VIP duk makan atas. Tu ada lah. Tu hak dah comel sungguh gitu. Buat majlis untuk meraihkan anak yatim. Rupanya pada hakikatnya zahir hakikat majlis tadi tu bukan raih anak yatim, raih set-set VIP rupanya. Anak yatim duk bawah tu. Tu ada. Tu memang dah comel dah comel. Kalau kita ada, kita tegur tu penganjur semua sekali dah kena demo buat gini
Tema kalau tulis, lain kali jangan tulis gitu, kena tulis meraihkan VIP. Lagu tu kena tulis gitu. Sungguh kita kena tegur kalau lagu tu. Nampak teruk sangat kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini.